Bertemu kembali. Baiklah, dunia baru-baru ini dikejutkan dengan keputusan India yang menghentikan ekspor gandumnya. Ini kerana penghasilan gandum di negara itu berdepan masalah akibat dari perubahan iklim yang menyebabkan cuaca panas melampau dan berlaku kekurangan hasil pengeluaran. Dan isu ini juga berpandu kepada situasi perang yang berlaku antara Ukraine dan Rusia, di mana Ukraine merupakan antara pembekal gandum utama di dunia. Dan dengan keadaan yang berlaku ketika ini, apa antara strategi yang wajar dirancang bagi membolehkan isu bekalan makanan ataupun food security ini tidak meruncing di seluruh dunia? Dan kita akan membincangkan perkara ini bersama saya di talian ialah Datuk Nizam Mashar yang merupakan pengerusi Pertubuhan Pembangunan Antarabangsa dan Penyelidikan untuk Kelestarian Idris. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat, Datuk. Baiklah, Datuk. Malaysia, bagaimana kita nak melihat pada situasi ini ketika ini? Malaysia, bagi membolehkan Malaysia mampu nak mengurangkan kebergantungan kepada bahan-bahan import kerana pada tahun 2020, jumlah import makanan negara mencatatkan angka sekitar 55.4 bilion ringgit. Dan bagaimana pula kita nak melihat situasi ini memandang ke hadapan dengan situasi yang berlaku ketika ini, Datuk? Bagaimana nak membolehkan negara kita kurang bergantung kepada bahan-bahan import ni, Datuk? Saya rasa berkenaan dengan food security ataupun keterjaminan makanan ni sebenarnya isu yang berlangsung sudah lama. Cuma kita akan terkejut dan kita akan rasa resah apabila tiba-tiba kita ada kejutan-kejutan tertentu lah. Contohnya sekarang ni nak buat jamuan raya tapi ayam mahal contoh. Tetapi sebenarnya isu ni adalah isu yang berlaku setiap kali ada krisis, setiap kali ada masalah. Dan mungkin masalah yang terbaru Ukraine, Rusia dan sebagainya, tetapi dia akan berlaku dan pastinya akan berlaku berulang kali dengan masalah minyak petroleum dan sebagainya. Malangnya kita gagal, negara gagal untuk menangani masalah strukturul, masalah yang struktur dalam konteks kita ni, kebergantungan kita untuk mengimport barang-barang makanan ni. Kita sebenarnya seolah-olah polisi kita ni sememangnya membenarkan ataupun menggalakkan kita terus mengimport. Contohnya pada 2021 sebenarnya kita telah melancarkan National Food Security Action Plan. Bukan kata perancangan blueprint, kata action plan, plan tindakan 2021. Tetapi 2022 kita datang krisis. Action plan tu sebenarnya untuk 5 tahun. Bila dia masuk 2021, 2022, maksudnya kita dah masuk tahun kedua kepada action plan tersebut. Tinggal 3 lagi ataupun halfway lagi. Tetapi baru nak masuk separuh jalan, kita sekali lagi datang kepada krisis. Maksudnya perancangan itu tidak bermakna apa-apa, tidak mempunyai nilai. Kerana kita gagal mengatasi masalah struktural, kita gagal untuk mengambil lesson learn daripada apa yang berlaku. Contohnya pandemik dulu pun ada krisis makanan. Kerana masalah kita antara lain adalah kerana polisi kita ni lemah. Kita membenarkan pengambilan tanah pertanian kita. Kita ada dasar perikanan yang terus membenarkan pukat tunda dan sebagainya, yang mengambil ikan-ikan yang tidak sepatutnya terlalu kecil dan sebagainya. Kita ada banyak-banyak tanah yang tidak digunakan, polisi untuk financing tidak berlaku. Kita terlalu banyak petani tua. Jadi kalau nak list tu tak cukup 10 minit, 2 jam pun tak selesai masalah-masalah tu. Tetapi we have not addressed the structural problem. Kita duk kata ayam tak cukup, kita duk kata daging tak cukup. Tetapi kita tak address dari segi yang kegagalan kita 10 tahun lepas tentang NFC tu, apa rancangan untuk memulihkan keadaan tu. Kita bercakap tentang input makanan, input feed untuk ayam kita, input untuk kita punya makanan lembu dan sebagainya. Masalah itu bukan masalah baru, dah berpuluh tahun dibincangkan tetapi gagal. Tambahan pula bila kita nak memperkenalkan polisi-polisi baru. Sekarang ni walaupun polisi itu belum dilancarkan, tetapi kita duk merancang polisi yang sebenarnya bakal menjejaskan food security kita. Jadi waktu tu dia memikirkan untung jangka pendek. Contohnya kita dah bercakap tentang sawah berskala besar. Nak ambil tanah-tanah daripada petani kita nak bagi kat syarikat korporat. Last kali syarikat korporat tengok harga nampak tak cantik, ditukar daripada beras, dia pergi buat kolam ikan dan sebagainya. Dan benda ini pernah berlaku di Kerpan, di Perak dan sebagainya. Yang akhirnya petani hilang minat, hilang interest untuk bertanam dan pengeluaran beras kita tidak akan cukup.
Macam tu juga kita ada polisi yang kita nak tanda tangani dalam TPPA yang tidak menguntungkan nelayan, tidak akan menguntungkan petani. Dan kita juga ada polisi yang bakal ditandatangani oleh Malaysia tentang kita punya biji benih yang dinamakan UPOF, yang kita tidak boleh petani tak boleh nak keluarkan benih dia sendiri. Kita kena bergantung kepada benih-benih daripada syarikat korporat ataupun benih-benih import yang tidak menguntungkan kepada petani. Jadi kita masih lagi bercakap tentang short term gain. Sebab tu bila contohnya bila ayam tak cukup, kita duk cakap kita nak import ayam daripada luar. Yang mana akan mencengkam, yang akan merosakkan kita punya local producer. Bila sayur tak cukup, kita kata kita import datang. Itu saja penyelesaian kita. Short term game, cuba mengambil populist approach yang konon-kononnya rakyat akan suka bila harga makanan itu makin kurang sedikit pada ketika itu. Tetapi dia kerugian kita jangka masa panjang. Bila kita sangat bergantung kepada makanan import, tiba-tiba macam Tuan cakap tadi, India decided kata dia tak nak hantar dah wheat, gandum kepada kita. Ataupun Indonesia sekarang ni dia khadkan import minyak sawit dan sebagainya. Jadi semua itu akan memberi masalah kepada kita dalam jangka masa panjang. Jadi masalah saya katakan tadi, kita masalah struktural, masalah struktur yang gagal diselesaikan oleh pembuat polisi kita yang gagal memikirkan jangka masa panjang untuk memastikan makanan yang murah berkhasiat di atas meja rakyat. Itu masalahnya. Baik. Datuk ada menyebut pelbagai perkara-perkara penting tadi, antaranya mengenai short term plan dan juga beberapa perkara yang memberi kesan kepada food security dalam negara, juga kepada petani-petani juga. Jadi Datuk, sekarang ini kita lihat tadi Datuk juga ada menyentuh mengenai isu kekurangan bekalan ayam di beberapa negeri. Sekarang itu antara isu yang disebutkan juga, dan hari ini antara laporan kami ada bawakan di mana Timbalan Menteri KPDN HCP ada berkata stok lebihan bekalan akan dihantar daripada negeri-negeri yang punya lebihan, akan dihantar ke negeri-negeri yang berlaku kekurangan bekalan. Namun itu untuk strategi untuk waktu ini. Macam Datuk cakap tadi, kita perlu merangka satu strategi jangka panjang. Jadi bagaimana nak memastikan apa antara pelan terbaik dan modal negara mana yang wajar dijadikan contoh oleh Malaysia untuk kita memastikan masalah ini tidak lagi berulang di masa akan datang, Doktor? Datuk, maaf. Kita mengimport, tadi kita kata kita masih mengimport 60% daripada bahan makanan kita. Okey? Kita lebih kurang 55.5 bilion kita import. Semua tu adalah nilai. Dan nilai itu kalau kita convert kepada orang kata apa, benefit hasil kepada local producers, dia akan memberi kesan jangka panjang. Macam saya sebut tadi, kita sebenarnya ada masalah input pertanian yang cukup besar. Dari segi baja kita, dari segi benih kita, dari segi makanan kepada haiwan-haiwan kita. Tetapi kebergantungan kita cukup besar kepada yang lain. Kita tidak mau invest untuk kita keluarkan dedak kita sendiri, makanan kita sendiri. Kita dah bercakap lama dah. Kita berulang kali. Setiap kali ada masalah krisis makanan, kita akan ulang benda ni. Masalahnya mungkin kita mempunyai pembuat polisi, quote unquote politician, yang tidak bijak atau hanya mementingkan diri mereka. Last sekali mereka tidak menyelesaikan masalah rakyat dan kepentingan makanan. Dia buat secara orang kata apa? Populis lah. Okey, tak cukup makanan, kita tolong bawa ayam murah dan sebagainya, ataupun tiba-tiba buat pasar jual ayam murah. Semua ni bukan orang kata jangka masa panjang. Rakyat akan susah juga lepas ni. Kita continue bergantung 80%, 90% kepada pembekalan daging import. Tak selesai-selesai lagi masalah ni. Padahal cuaca kita elok, kita punya orang kata tanah-tanah untuk ni semuanya mencukupi. Kita ada by-products daripada pertanian yang boleh menghasilkan feed. Kita ada saintis-saintis yang boleh memperkenalkan teknologi. Tetapi malangnya tidak berlaku. Dan Datuk, ini mungkin soalan saya terakhir juga. Saya nak menyentuh sikit mengenai isu AP di mana beberapa hari lalu kerajaan memansuhkan serta-merta AP bahan makanan, bermakna sesiapa saja boleh mengimport makanan ke negara ini sebagai antara usaha menangani isu keselamatan makanan. Namun, bila AP dihapuskan Datuk, bagaimana pula Datuk melihat tentang SOP yang wajar dipertimbang bagi memastikan makanan yang dibawa masuk itu selamat? Kerana sebelum ni kalau kita tahu dengan adanya AP, makanan-makanan itu mungkin melalui beberapa proses tapisan sebelum masuk ke Malaysia. Jadi bagaimana nak memastikan
memastikan langkah itu selamat dan memastikan tempat pemprosesan mungkin diiktiraf dan juga pelan jangka panjang. Lagi sekali saya nak menyentuh pelan jangka panjang kerana kita nak memastikan isu ini tidak berulang seperti isu yang berlaku ketika ini, di depan ketika ini, seperti isu gandum tu. Datuk? Saya rasa itu sebabnya yang saya katakan kerajaan mengambil langkah populis. Kerajaan tak cerita betul-betul. Ada dua benda. Satu, approved permit, AP. Yang kedua, import permit. Import permit berterusan, iaitu kita nak mengawal jenis barang yang masuk, jumlah barang yang masuk, kualiti barang yang masuk. Improve permit diteruskan, tidak ada perubahan. Yang hanya diubah adalah approve permit. Dan jumlah barang-barang yang memerlukan approve permit macam kobis, kelapa tua, ayam kerat, ayam bulat, susu cair, itu saja beberapa jenis yang mempunyai AP yang ditarik balik. Yang tak ditarik adalah tentang beras. Jadi perkara ni tak diceritakan, tetapi dia nak memberi gambaran bahawa seolah-olah AP ni ditarik dan semua barang akan masuk dengan lebih murah. Itu bukan proses yang sebenarnya berlaku. Tetapi secara umumnya kita kata ini tidak menyelesaikan langkah jangka panjang kerana dia tidak membantu local producers, sama ada yang menternak ayam ataupun yang penanam sayur dan sebagainya. Baik, terima kasih sekali lagi Datuk Nizam Mahsyar yang merupakan pengerusi Pertubuhan Pembangunan Antarabangsa dan Penyelidikan untuk Kelestarian Idris. Terima kasih Datuk sekali lagi. Mungkin di masa akan datang kita akan punya lebih banyak masa untuk berbincang.